Mari kita berdoa. 我们一同祷告。 Ya Tuhan, kiranya hati kami, mulut kami, dan kehidupan kami terus menyatakan bahwa kami mengasihi-Mu. 主啊，但愿我们的口、我们的心、我们的人生不断的彰显、表达我们对你的爱。 Kami yang lemah ini memohon Roh-Mu menolong kami. 我们这些软弱的人，恳求你的圣灵帮助我们。 Dan biarlah firman yang sebentar kami renungkan boleh menjadi bagian Engkau mengajar dan membakar hati kami kembali. 但愿我们一会儿要聆听的神你的话语，可以教导我们，可以点燃我们的心， Untuk kami boleh melihat siapa Engkau dan siapa kami dan apa yang Engkau sudah kerjakan dalam hidup kami. 好叫我们可以知道我们是谁，你是谁，然后也可以明白你为我们做的一切。 Roh Kudus, urapilah kedua hamba-Mu yang akan menyampaikannya. 求圣灵来恩膏台上的两位仆人，可以传讲你的话语。 Biarlah kami boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan dengan jelas. 好让我们能够清楚地传讲你的心意， Dan biarlah Roh Kudus yang sama bantu setiap kami yang hadir. 也求圣灵帮助我们在座的各位， Untuk kami tidak hanya mendengarkan firman, 好让我们不只是听到， tapi kami boleh mengerti, merespons, dan melakukannya. 但是我们也可以明白，可以回应，可以遵行你的话语。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 奉主耶稣的名，我们祷告， Amin. 阿门。 Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. 主内，亲爱的弟兄姐妹平安。 Puji Tuhan boleh ada di tengah-tengah saudara pada pagi hari ini. 感谢神，我今天能够在大家的中间。 Izinkan saya menyampaikan salam dari kami yang melayani di Seminari Alkitab Asia Tenggara untuk saudara sekalian. 那我仅代表我们在东南亚神学院服侍的同工们，给大家问候。 Gereja ini dan beberapa jemaat yang ada di sini bagian mendukung seminari kami. 那么这个教会还有弟兄姐妹也是非常支持我们的神学院的。 Tidak saja mendukung doa, dana, tetapi juga mengizinkan mahasiswa boleh praktek dan melayani di tempat ini. 不只是在祷告或这个资金方面支持，但是也是允许我们的学生能够在这个地方实习。 Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. 但愿上帝赐福我们大家。 Hari ini saudara, tema yang kita renungkan adalah kehidupan berpusat pada Tuhan. 那么今天我们要一起思想的主题是以神为中心的人生。 Teks Alkitab ada di Kejadian 17 ayat 1 sampai 14. 取自创世纪第17章第1到第14节。 Tetapi kita akan membaca khusus Kejadian 17 ayat 1 sampai 3. 但是我们只会仔细的读创世纪第17章第1到第3节。 Saya akan membacakan dalam bahasa Indonesia dan nanti juga akan dibacakan dalam bahasa Mandarin. 我先用印尼文来给大家诵读，之后再用中文诵读。 Kejadian 17 ayat 1 sampai 3. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya. 创世纪第17章第1到第3节，亚伯兰年99岁的时候，耶和华向他显现，对他说：“我是全能的神，你当在我面前做完全人，我就与你立约，使你的后裔极其繁多。”亚伯兰俯伏在地，神又对他说 Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. 我们读经到此。 Saudara, sikap balas budi itu adalah sikap yang mungkin menjadi bagian di dalam hidup kita sehari-hari.
那么我们所谓的这个知恩图报，是我们多数人生的日常生活中所期望得到的， Bahkan mungkin jadi kebiasaan kita juga. 也许是成为我们的习惯。 Misalnya kalau satu teman sering neraktir kita begitu ya, kita akan kepingin satu saat bales neraktir dia. 就比方说，有我们的朋友，他经常请客，然后呢，有一天我们也想请他。 Kalau ada rekan yang sangat baik sama kita, maka cenderungnya kita juga pengen baik sama orang itu. 或者呢，有是我们的同事对我们很好，那么我们想要对他好， Kita pengen membalas kebaikan dan perhatian seseorang. 我们就是很想报答一个人对我们的好。 Karena itu tidak jarang bagi saudara-saudara mungkin yang habis punya menantu mengadakan pesta pernikahan. 那么也许也是在我们当中，也是有人当我们这个孩子结婚了， Menyimpan catatan sumbangan-sumbangan yang masuk di dalam pesta pernikahan itu. 我们也许会有非常的仔细的记录了，就是在这个婚宴或者婚礼的时候呢，人们亲朋好友所给的一些红包， Bahkan ada yang disimpan sampai 7 turunan, saudara. 然后也是有的就是在他的这个期待都会记录下来的。 Apa tujuannya? 那有什么目的呢？ Katanya supaya tahu dulu dikasih berapa, sekarang saya nanti kalau dia mantu saya kasih berapa begitu. 就是因为我记下来，然后等一下如果他呢对方的那个孩子结婚的话，我就可以回他。 Kalau perlu ditambahi 20% untuk menyesuaikan inflasi katanya. 或者呢，到时候也可以大概的增加20%，因为有这个物价涨价的事。 Saudara, pola dan sikap yang seperti ini sesungguhnya adalah bagian merupakan salah satu nilai moral yang Tuhan taruh di dalam diri manusia. 那么这样的一个这个知恩图报的这样的一个，实际上是上帝在人身上放的一个这个好的品德。 Tetapi dosa itu saudara merusak sistem yang ada di dalam diri manusia itu. 但是呢，这个罪恶呢，它损坏了在人类身上的这个好的系统， Sehingga kita menemukan orang-orang yang tidak punya nilai yang seperti itu. 因此呢，我们可以看见，也是有很多人没有这样的一个价值观。 Mungkin kita menyebutnya dia sebagai orang yang tidak tahu berterima kasih. 可能我们也把他视为是一个不知回报的一个人， Kita sebut dia orang yang tidak tahu balas budi. 或者呢不懂得报恩的人。 Dan itu yang terjadi, saudara. 这就是确实所发生的一些事情。 Nah, di dalam relasi kita dengan Tuhan, 那在我们与神的人关系中， saudara, tentu Tuhan mengharapkan satu relasi yang juga ada timbal baliknya. 那么神也当然是希望也是这种关系呢，也是相互回应的。 Sekalipun kasihnya itu tidak bersyarat, 虽然神的爱是无条件的爱， sekalipun Tuhan itu menerima kita apa adanya, 虽然呢上帝也是接受我们的， sekalipun Tuhan itu dikatakan tidak memandang rupa, 也没有看我们的外表。 tetapi saudara, tentu ada kerinduan Tuhan supaya semua karyanya itu direspons dengan baik. 但是呢，上帝呢，当然他也是很渴慕他所做的一切，或者他的作为、他的大功呢，能够得到我们大家的这个回应。 Masalahnya natur kita yang berdosa itu kadang saudara membuat kita tidak bisa merespons segala perbuatan Allah itu. 但是问题是我们这个犯罪的这个本性呢，是让我们没办法来回应上帝的这个美善。 Ketika kita menghadapi masalah, kita kemudian merasa bahwa Tuhan itu tidak peduli dengan kita. 当我们遇到问题的时候，我们经常会感到上帝是不关心我们的， Kita lupa segala perbuatannya kepada kita. 我们却忘记了他对我们所做的一切， Bahkan kadang kita meragukan kasihnya. 甚至我们质疑了他的爱。 Sehingga kita kehilangan gairah untuk kita itu mengasihi Tuhan. 因此呢，我们就失去了对爱上帝的这个热情。
kita kehilangan semangat untuk kita tetap hidup melayani Tuhan. 我们失去了这个服侍主的一个热情。 Padahal saudara dia sudah, sedang, dan akan terus menyertai kita. 但实际上，他已经正在，以及在未来，他会不断的与我们同在。 Di dalam teks yang tadi kita baca, 在我们刚才所阅读的经文里， kita melihat apa yang jadi perbuatan Allah kepada Abraham. 我们能够看见，神对亚伯拉罕所做的事情。 Kita menemukan saudara bahwa Allah kita itu saudara adalah Allah perjanjian. 我们可以看见，我们敬拜的神是一个立约的神。 Allah yang kita kenal di dalam Alkitab kita itu adalah Allah perjanjian. 我们借着圣经所认识的上帝是一个立约的上帝， Yaitu Allah yang berinisiatif membuat perjanjian bahkan memelihara perjanjian itu. 就是主动与人立约的神，甚至呢，他也会看顾保守这个约的。 Kita menemukan dia membuat perjanjian dengan Adam dan Hawa. 我们可以看到他与这个亚当和夏娃立了约， Ia membuat perjanjian dengan Nuh. 他也与这个挪亚立了约， Ia membuat perjanjian dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. 他也与这个亚伯拉罕、以撒、雅各立了约， Bahkan dengan Israel dan keturunannya. 甚至也与以色列及以色列的后裔立了约。 Perjanjian itu dipelihara oleh Tuhan dan satu pun tidak terabaikan. 那么神看顾或者是支持或者守这个约的。 Tetapi di dalam Alkitab ini kita melihat bagaimana orang-orang itu menyeleweng bahkan menolak perjanjian itu. 但是呢，我们也可以看到，在这个圣经里面呢，这些人呢，他们却是违背了这个约，而且他们拒绝了这个约。 Tapi kita menemukan Allah yang setia pada perjanjiannya. 但是呢，我们仍能看见上帝是守约是慈爱的。 Dalam Kejadian 17 ini, saudara, untuk pertama kalinya dalam Alkitab disebut Tuhan itu memperkenalkan dirinya sebagai El Shaddai. 那么在这个创世纪的第17章，神第一次呢，将自己介绍为一个全能的神， Artinya Allah yang Maha Kuasa. 意思就是全能的神。 Ini menunjukkan dia adalah Allah yang berkuasa atas alam semesta ini. 意思就是说，他掌管这个宇宙万物的神。 Dan di sini ketika Allah itu berbicara dengan Abram, 那么这个时候，当这个神呢对亚伯拉罕说， ada perbedaan tingkatan antara Allah dengan Abram itu. 那么我们可以看到这个神与亚伯兰的之间的一个极大的差距。 Allah itu sangat tinggi, 上帝是高高在上的， dialah pencipta alam semesta. 他创造了宇宙万物。 Abram itu adalah sosok ciptaan yang rendah. 那么这个亚伯兰是一个受造之物。 Abram itu tidak bisa bernegosiasi dengan Allah. 那么亚伯兰他没办法与上帝这个谈判的， Seharusnya dia tidak bisa tawar-menawar 他 dengan 也没办 Allah. 法跟上帝这个讨价还价。 Kalau misalnya ada seorang anak muda fresh graduate mau melamar ke satu perusahaan, 那么就比方说有一个刚刚毕业的毕业生，他想要在一个公司应聘， dia datang kepada bos perusahaan itu 他来到这个公司的老板， dan dia kemudian mengajukan beberapa persyaratan. 然后呢就给了他一些条件。 Saya mau kerja di sini, bos. 他给了这个公司老板的条件，我想要在这个公司工作， Tapi saya minta kantor yang spesial. 但是我想要一个特别的一个办公室， Saya tidak mau campur-campur orang lain. 我不想跟别的人一起， Saya mau kerja di sini, bos. 我想要在这个公司工作， Tapi tolong saya dikasih mobil untuk saya pulang pergi biar lebih aman. 但是希望你们可以给我提供车，这样的我来回上下班都没有问题。 Sebagai seorang fresh graduate, saudara, dia tidak bisa minta seperti itu. 那么作为这个刚刚毕业的，他没办法这样要求。 Si bos mungkin akan berkata, kamu nggak kerja di sini ya nggak apa-apa. Ya. 然后也许这个老板就会对他说：“你没有在我们这边上班也没关系的， Karena ada satu perbedaan tingkatan. 因为在等级方面有一定的差距。” Dia hanya bisa menerima persyaratan yang diberikan oleh bos itu.
那么他只能接受老板的要求。 Dan dia hanya bisa menandatanganinya kalau ingin bergabung. 那他如果真的想加入这个公司的话，他只需要这个签字这个合同。 Tetapi di sini kita melihat Allah yang besar itu, saudara. 但是呢，在这边的话，我们可以看到那伟大的神， Di dalam kemahabesaran dan kemahakuasaannya, 在他的伟大和全能中， di dalam teks ini kita melihat bagaimana itu menyatu dengan kebaikan dan kemurahannya. 在这个经文也是我们可以看到神的这个怜悯和慈爱， Bahwa Allah membuat perjanjian dengan Abraham dan keturunannya. 就是上帝与亚伯兰和他的后裔立约， Ia akan memberkati Abraham dan keturunannya. 他将赐福这个亚伯拉罕和他的后裔， Ia memberikan status yang baru kepada Abraham. 他给这个亚伯兰新的一个身份， Namanya diubah menjadi Abraham, 把他的名字改为亚伯拉罕， yaitu bapa sejumlah bangsa yang 意思 besar. 是多国的父。 Ia memberlakukan perjanjian ini sampai pada keturunannya. 那么这个约呢，将持续到这个亚伯拉罕的后裔。 Ia akan memberikan tanah kepada Abraham dan keturunannya. 神也将这个应许之地赐给亚伯拉罕和他的后裔。 Allah berjanji akan terus menjadi Allah mereka. 那么上帝应许说，要不断的做他们的神。 Dan perjanjian itu, saudara, adalah perjanjian yang kekal. 那么这约是一个永约。 Oh, saudara, tentu jadi pertanyaan, kok berani-beraninya Tuhan itu bikin perjanjian sama Abraham dan keturunannya. 那么问题是，上帝为什么会与这个亚伯拉罕与他的后裔立约呢？ Tetapi saudara, di sini kita lihat Allah di dalam kemahabijaksanaannya itu sudah memilih Abraham dan keturunannya. 但是我们在这边可以看到，在神的这个智慧中，他已经拣选了这个亚伯拉罕和他的后裔。 Ia bisa memilih orang dan bangsa yang lain, 他实际上可以选别人或者别国， tetapi dia membuat perjanjian pada seorang dan keturunannya yang jatuh bangun di dalam pengiringannya kepada Tuhan. 但是呢，他却是与这个亚伯拉罕和他的后裔立了约，哪怕这个亚伯拉罕他在这一切的过程有很多的这个经历了很多的起起落落。 Pada sisi yang lain, saudara, kita melihat ada pihak yang lain di dalam perjanjian itu. 那么另一方面呢，我们也可以看到，这个在这个立的这个约呢，有另一方。 Di sini kita melihat adanya umat perjanjian. 我们可以看到有这个立约的百姓。 Kalau ada perjanjian itu, saudara, biasanya perlu direspons oleh dua belah pihak. 如果已经立了约，那需要两方的回应， Ada komitmen dari kedua belah pihak. 需要两方的一个承诺。 Kalau ada perjanjian jual beli rumah, 如果有这个买卖这个房子的这个合同， maka ada pihak yang berkomitmen untuk membayar dan ada pihak yang berkomitmen untuk menyerahkan rumahnya. 那么一方的话呢，要承诺会提交这个租金，那么另一方呢，要承诺要给他的这个房子用来他租的。 Perjanjian itu, saudara, menuntut pihak-pihak yang berjanji itu menjalankan perannya. 那么这种合约呢，需要两方都执行他各自的义务。 Dalam hal ini Allah meminta kepada Abraham untuk hidup di hadapannya dengan tidak bercelah. 那么呢，在这个背景的话呢，我们看到上帝要求亚伯拉罕在他面前做一个完全人。 Artinya Tuhan itu memerintahkan pada Abraham untuk dia dan keturunannya beribadah kepada dia. 那么意思就是说，上帝他命令这个亚伯拉罕和他的后裔来敬拜他。 Untuk mereka itu menjalankan kehidupan yang baik sehingga menjadi berkat dan menjadi kesaksian bagi bangsa-bangsa lain. 让他们活出一个好的人生，让他们可以做这个万国万民的一个祝福的管道。 Pasal 17 ini, saudara, berbeda dengan janji-janji yang pernah diungkapkan di pasal-pasal sebelumnya. 那么在这个17章，上帝与亚伯拉罕所立的约，与之前之前的这个章节所陈述的一些约是不同的。 Pada perjanjian ini Allah itu menaruh pengharapan di dalam perjanjiannya. 那么这约呢，上帝将一种盼望
这个放在这个约里面。 Supaya Abraham itu saudara bisa menjalani kehidupan yang layak, yang baik di dalam sebagai umat perjanjian itu. 那么呢，好让这个亚伯拉罕呢，他身为这个立约的这个百姓呢，或者立约的这个人呢，能够过一个相应的这个生活。 Tentu saja bukan berarti Abraham itu akan hidup tanpa dosa. 但也没有表示说这个亚伯拉罕这样是无罪的。 Hanya Tuhan itu menginginkan supaya Abraham dan keturunannya itu memusatkan hidupnya kepada Tuhan yang baik bagi mereka. 但是呢，神是想要这个亚伯拉罕和他的后裔呢，将他们的人生呢，以神那美善、那慈爱的神为中心。 Untuk mereka boleh menjalani hidup mereka, saudara, dengan penghormatan kepada Tuhan. 让他们过他们的活出这个敬畏上帝的一个生活。 Dan ayat 3 itu menyatakan lalu sujudlah Abraham. 然后第3节记载说，亚伯兰俯伏在地。 Ini menunjukkan penghormatan dan kesiapannya untuk menerima perjanjian itu. 表示了他的顺服，他领受了这约。 Di dalam ayat 23 sampai 27, saudara, dinyatakan perjanjian itu dinyatakan dengan tanda sunat. 那么在创世纪的17章23到27节，在这边，神又设立了这个割礼，做这个约的记号。 Dan Abraham memulainya, saudara, dengan sebuah ketaatan. 然后呢，这个亚伯拉罕呢，以一个顺服的态度开始这约。 Ia melakukan sunat kepada laki-laki seisi rumahnya. 他对他自己还有他家中的这个男子呢，行了割礼。 2 kali, saudara, dicatat seperti kalimat yang sama untuk kita itu tahu Abraham itu betul-betul menghargai perjanjian itu. 那么在这边重复了2次，差不多的意思，就是来强调这个亚伯拉罕他真的是守约，执行了他的义务。 Nah, sekarang Abraham itu, saudara, menjalani kehidupannya sebagai orang yang mendapatkan perjanjian ilahi. 那么现在的话呢，这个亚伯拉罕呢，他就是过他的生活，是身为一个与神立约的人。 Apakah kemudian, saudara, hidup Abraham itu akhirnya baik-baik terus sampai mati? 那么从此呢，这个亚伯拉罕的生活呢，是否也是会过得好好的，直到他死呢？ Kalau saudara baca pasal demi pasal selanjutnya, 如果大家你阅读，那么接下来的这个章节， kita menemukan Abraham bukan orang yang sempurna. 我们可以看到这个亚伯拉罕不是一个完美的人， Dia dan istrinya kadang masih meragukan Tuhan. 他和他的妻子呢，很多时候还怀疑神， Dia masih bisa tawar-menawar dengan ketetapan Allah. 他还会对上帝的这个履历呢讨价还价。 Dia masih bisa berjalan dengan cara pikirnya sendiri sampai istrinya hampir diambil orang. 他甚至呢，用自己的方式，导致呢他的这个妻子呢差点被人夺取。 Dia juga bisa menangani masalah keluarganya dengan tidak tepat di dalam kebingungannya. 那么在他的这个迷惑当中呢，他也是用不正确的方式来处理家庭问题。 Apakah perjanjian itu masih berlaku? 那这约还算不算？还有没有效？ Di tengah-tengah kejatuhan demi kejatuhan dari Abraham ini. 因为这个亚伯拉罕是起起落落， Tetapi puji Tuhan, perjanjian itu, saudara, tidak didasarkan pada komitmen Abraham, 但是感谢神，因为这约呢不是建立在这个亚伯拉罕的这个承诺之上。 Allah yang setia itulah yang memelihara perjanjian itu. 守约施慈爱的上帝，他自己这个守约， Ia tidak melepaskan Abraham. 他没有放弃亚伯拉罕。 Abraham hanya perlu balik dari kesalahannya dan berupaya lagi untuk hidup sebagai umat perjanjian. 那么亚伯拉罕他只需要这个悔改，然后呢再过一个立约的百姓的一个生活。 Kalau dia salah jalan, dia hanya perlu balik untuk memusatkan lagi hidupnya kepada apa yang Tuhan kehendaki. 他只需要回转向神，再次的以神为中心。
Dia hanya perlu bertobat lagi, kembali memperbarui ibadahnya lagi, 他只需要这个悔改，再次的更新他的敬拜， dan menjaga kehidupannya di dalam takut dan hormat kepada Tuhan. 那么保守他的生命、他的人生，敬畏上帝。 Saudara, itulah keindahan dari suasana perjanjian ini. 这就是制约的美妙。 Tetapi puji Tuhan bahwa perjanjian itu bukan hanya milik Abraham dan keturunan Israel itu di zaman itu. 感谢神，这份约呢，不只是属于亚伯拉罕和他的当时的这个后裔。 Di dalam perjanjian dengan Abraham, di sana ada rencana Allah yang besar bagi umat manusia di segala tempat dan di segala zaman. 在这个神与亚伯拉罕所立的约当中呢，在那边我们可以看到，上帝也对这个世上的这个各地方的人类也是有他的计划。 Paulus menjelaskan kepada jemaat di Galatia bahwa janji kepada Abraham itu mengarah pada Kristus. 那么保罗在这个给这个加拉太教会解释说，这个亚伯拉罕与神的这个约呢，也是指向基督的， Ini bukan hanya sekedar untuk satu keluarga, 不只是针对一个家庭， tapi janji itu akan untuk segala bangsa. 但是呢，这应许也是针对万国万民的。 Dan janji kepada Abraham itu mengarah kepada Kristus yang kita kenal ini. 那与亚伯拉罕立的这个约呢，也是指向我们所认识的基督。 Karena itu saudara Paulus menyatakan Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. 那么这个保罗也说，这便叫亚伯拉罕的福，因基督耶稣可以临到外邦人，使我们因信得着所应许的圣灵。 Saudara, di dalam Kristus kita melihat puncak penggenapan janji ini. 那么呢，在基督里，我们可以看见这约的成就， Bahwa ia yang El Shaddai itu, 就是他那全能的神， ia merendahkan dirinya, 他降卑自己， ia menjadi hamba, 成为仆人， ia kemudian sampai mati di atas kayu salib, 甚至死在十字架上， supaya mereka yang menyambutnya, 好让那迎接他的人， mereka mendapatkan bagian di dalam janji yang kekal itu. 他们能够在这份永约有份。 Allah yang akan menyertai mereka. 那么神亲自与他们同在， Allah yang akan terus-menerus memimpin kehidupan mereka. 上帝必带领他们的人生， Allah yang tidak pernah berhenti menopang kehidupan mereka. 上帝会不断的扶持他们的人生， Bahkan Allah yang menyediakan kekekalan itu bagi mereka yang percaya kepadanya. 上帝也会对那些相信他的人预备了这个永生。 Sehingga ditegaskan di dalam Galatia 3 ayat 19. 因此呢，在加拉太书第3章第19节 Jikalau 说 kamu adalah milik Kristus, 你们既属乎基督， maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. 就是亚伯拉罕的后裔，是照着应许承受产业 Oh 的了。 saudara, puji Tuhan, kita orang percaya ini mendapatkan anugerah yang begitu besar. 那么感谢上帝，我们这些信徒呢，可以领受这么大的恩典， Kita mendapatkan janji yang luar 我 biasa 们领受了这么奇妙的恩典应 melalui 许， iman kita kepada Kristus. 通过我们对基督的信心。 Dan sekarang sebagai umat perjanjian 那么现在我们身为立约的百姓， yang sudah menerima karya Kristus yang begitu besar, 我们已经领受了基督那伟大的作为。 saudara juga diharapkan untuk hidup dengan berpusatkan kepada Dia. 上帝也希望大家能够过一个以神为中心的人生生活， Hidup beribadah kepadanya. 能够敬拜神， Menjaga hidup kita di dalam kekudusan dengan takut akan Tuhan. 保守我们的生命，过一个圣洁的生命。 Bahkan tetap setia di tengah-tengah segala keadaan. 无论情况如何，我们要忠心跟随主。 Paulus itu menyatakan, 那么保罗也说， Kristus telah mati untuk semua orang. 那么基督已经为所有的人死， Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. 要让这些人不再为自己而活， Tapi mereka hidup untuk Kristus itu. 但是他们能够为基督而活。 Saudara, kita mendapatkan anugerah yang begitu besar. 我们已经领受了这么伟大的恩典，
Karya salib itu menjadikan kita anak-anak Allah. 那么十架的这个大功，让我们能够成为上帝的儿女。 Kita memiliki janji bukan hanya untuk hidup kita di dunia ini, 我们有了这个上帝的应许，不只是在这个在世的应许， tetapi sampai pada kekekalan itu. 但是直到这个永远， Roh Kudus itu menjadi tanda bagi kita untuk kita boleh menjalani hidup kita terus-menerus dan kita dimampukan hidup sebagai anak-anak Allah. 那么圣灵也是作为这个记号，让我们能够永远可以做上帝的儿女。 Dari kita, saudara, diharapkan untuk kita merespons dengan hidup bagi Dia. 那上帝希望我们能够做一个回应，就是要为他而活。 Mungkin saudara pernah mendengar kisah tentang Sakius. 那么大家也许有听到关于这个撒该的故事， Ia seorang pemungut cukai. 他是一个税吏人， Ia seorang yang jahat, 他是一个就是恶人。 yang ada dalam pikirannya adalah memanfaatkan orang dan mengambil keuntungan yang besar-besarnya dengan cara memeras. 那么他在每天想的就是要利用别人，要赚更多的钱，要。 Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, 但是当他这个遇见耶稣， dan Yesus berkata, orang ini pun keturunan Abraham. 然后耶稣对他说：“这个人也是亚伯拉罕的后裔。” Sakius itu sadar, saudara. 然后他便就是觉悟了。 Ia berkata, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. 然后他对主说：“我的一半的财物都会捐给这个穷人。 Kalau ada yang kuperas, aku akan kembalikan 4 kali lipat. 如果我多拿了，我会将4倍的还给他们。” Oh, saudara, ia tidak lagi hidup sebagai orang yang jahat itu. 他不再是过一个恶人的生活了。 Ia tinggalkan dosanya. 他丢弃一切的罪恶。 Dan ia hidup sebagai seorang anak perjanjian. 他就过一个身为立约儿女的生活。 Saudara, harusnya itulah yang menjadi bagian kehidupan saudara dan saya. 那么这样应该也是成为你和我的生活的部 Sebagai 分。 orang yang mendapatkan anugerah, 我们身为领受上帝恩典的人， kita dituntut juga, saudara, diharapkan 那么上帝要求、希望我们 untuk kita menjalani kehidupan sesuai dengan umat perjanjian itu. 可以过这个身为立约百姓相应的生活， Untuk kita boleh mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan 好让我们能够将我们的生命全然献上给主， dan mengasihi Tuhan. 并爱主。 Saudara, satu saat ada sebuah gereja baptis di kota Clay, Amerika Serikat. 那么呢，有一天呢，有一个在美国的一个教会， Mereka memberikan penghargaan kepada seorang nenek yang berusia 80 tahun. 那么呢，他们给这个80岁的一个老奶奶奖赏。 Nenek itu bernama June Harrison. 他名叫 June Harrison。 Nah, kenapa, saudara? 为什么呢？ Dan rupanya tercatat selama 75 tahun nenek ini nggak pernah absen ibadah di gereja. 那就是记载说，这个老奶奶呢，在75年内呢，她都是会来教会的。 75 tahun. 就是在75年 Nggak 没有 pernah 缺 absen, 课过， saudara. 没有缺席过。 Dan ketika ditanya, kenapa kok kamu bisa seperti itu? 但问他为什么你会这样？ Dia hanya berkata, itu karena saya terus-menerus mengingat pengorbanan Kristus di atas kayu salib. 他回答说：“是因为我一直的不断的纪念主耶稣在十字架上的牺牲。” Pergi ke gereja itu adalah sebuah tindakan kecil untuk saya melayani Tuhan. 那么来到教会是一种小小的、微小的一个行动，我服侍主。 Saudara, ketika kita sadar akan perbuatan Allah, 那么当我们意识到上帝的作为， maka tidak ada hal yang terlalu mahal yang bisa kita tahan untuk kita berikan. 那么没有任何我们认为非常宝贵的东西，我们不能给他的。 Oh, lihatlah karya Allah di dalam hidup saudara. 所以呢，我们要看上帝在我们生命中的作为。 Dan sekali lagi persembahkanlah hidup saudara kepada 那么 Tuhan. 再次呢，将自己的生命全然献上给主。 Arahkanlah hidupmu kepada Tuhan. 我们将我们的生命仰望主， Pikirkan apa yang jadi kehendaknya. 我们要
思念他的旨意， Hiduplah di dalam jalan-jalannya. 我们要活在他的义路中， Sebab engkau adalah umat perjanjian itu. 因为我们是上帝立约的百姓。 Tetapi mungkin saudara berkata, tetapi bagaimana kalau saya gagal? 但是也许大家会问，如果我失败了怎么办呢？ Apakah mungkin perjanjian itu berlaku kekal di tengah-tengah kelemahan, kegagalan saya? 在我一切的软弱和失败当中，这份约到底还有没有效？ Saya ingin menggambarkan dengan sebuah cerita. 我想用一个故事来形容这个事情。 Kalau satu saat saudara tinggal serumah dengan seseorang, 那么，如果有一天你跟一个人住在一起， tapi celakanya orang itu sangat berbeda dengan saudara. 但是呢，这个人跟你的非常不一样， Saudara orangnya bersihan, 那么我们可能是一个爱干净的人， orang itu sembarangan. 那么这个人是比较随意的， Kadang ada remah-remah roti di sofa saudara. 可能吃了面包之后有这个零碎的还在沙发上， Saudara mau duduk harus bersihkan. 那你要坐下来，你就要收拾一下。 Kadang bungkus snack masih ada di meja makan. 也许有时候这个零食的那个包装还在那个桌子上， Dan itu sering membuat saudara jengkel dan merasa marah. 那么呢，这个呢会让大家觉得很烦， Mungkin saudara adalah orang yang rapi, 因为你是一个爱干净的人， menaruh barang pada tempatnya. 你是有条有理的，你会把这个东西放在一定的地方。 Tetapi saudara, gara-gara orang ini, saudara sering menemukan barang saudara itu berada di tempat yang lain. 但是呢，也许呢是因为这个人，你经常发现你的东西却放在别的地方。 Dan kalau terus-menerus seperti itu, saudara, lama-lama tekanan darah saudara akan naik, 那 bukan? 么如果一直是这样的话呢，你的血压就会升高。 Saudara pengen hidup tenang, damai, sejahtera, tapi orang ini cari gara-gara terus. 那么你想过一个平安平静的一个生活，但是呢，这个人总是惹麻烦。 Lama-lama saudara bisa murka. 那么你不断，就是持续不这样的话呢，你会生气的。 Kalau orang ini teman kos saudara, 如果这个人是你一个同屋的人， mungkin ada dua hal yang bisa saudara lakukan. 也许有2件事情你可以做的。 Saudara usir dia dari kos itu, 你将把这个人赶出去， atau saudara yang pindah kos. 或者你自己出去，找别的地方。 Kalau orang ini numpang di rumah saudara, 那如果这个人是在你这个地方借住的话呢， saudara bisa pengen cepat-cepat usir dia dari rumah itu. 那你当然是可以赶紧的把这个人赶出去。 Kita nggak suka dengan tinggal dengan orang yang menjengkelkan seperti itu. 我们不喜欢跟一个这个惹麻烦的人住在一起。 Tetapi saudara, faktanya kadang kita juga bisa tinggal dengan orang-orang yang menjengkelkan ini. 那实际上我们也是可以与这种人呢住在一起。 Mengapa? 为什么呢？ Lah wong itu suami saya, Pak. 因为他是我的丈夫， Lah yang kayak gitu itu istri saya. 这种的也是我的这个妻子， Yang ngerusuin rumah saya itu anak saya, Pak. 或者呢这个打乱我的这个家的是我的孩子。 Dan kita tinggal bersama-sama dengan mereka. 我们与他们住在一起， Selama ada kasih, 但是只要心中有爱， selama ada ikatan, 只要有这个约束， itu menyatukan kita, saudara, untuk bersama-sama dengan orang-orang yang sulit. 只要有关系呢，这个会让我们与那个人，就是不好相处的那个人，能够一起。 Mengapa Allah itu mau berurusan dengan kita yang kadang setia, kadang nggak setia? 那为什么上帝呢？他愿意与我们这些有时候忠心、有时候不忠心的这些人相处呢？ Mengapa ia yang suka dengan kekudusan itu mau bersekutu dengan kita yang berdosa ini? 那么为什么他那圣洁的上帝呢，要与我们这些罪人相处？ Mengapa ia yang karakternya lembut itu, saudara, mau tinggal hidup bersama-sama dengan kita yang egois dan kasar ini? 那为什么他那温柔的神呢？他愿意与我们这些自私自利的人 Oh, 一起？ disinilah saudara kita melihat keagungan kasih Allah itu. 那在这边我们却能看到上帝那奇妙伟大的爱， Ia mau berurusan dengan kita. 他要与我们相处， Karena ia sudah mengikat perjanjian kekal dengan kita. 因为他已经与我们立了永远的约。
Mulai ketika kita itu menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. 从我们接受主耶稣身为我们的救主开始， Ia berurusan dengan kita. 他就跟我们相处了。 Kita dijadikan anaknya sampai selama-lamanya. 他将我们提升为他的儿女，直到永远。 Ia akan terus menuntaskan karyanya di dalam hidup kita. 他将成就他在我们生命中的大功。 Kita bisa tidak sempurna. 我们也许会不完美， Kadang kita jatuh di dalam karakter-karakter yang tidak seperti Kristus. 我们也许有了一些不像基督的一些性格， Kadang kita jatuh dalam dosa yang mendukakan hati Kristus. 我们也许跌到了就是不讨神喜悦的这个罪恶。 Kadang kita marah dan meragukan Tuhan. 那么有时候我们对神生气，我们质疑神； Bahkan kadang kita tidak setia. 有时候我们不忠心。 Tetapi jangan berlama-lama di sana. 但是不要太久， Ingatlah engkau adalah umat perjanjian itu. 你要记得你是与神立了约， Engkau terus dipelihara di dalam kasih Allah. 上帝将不断的看顾保守你。 Hanya Allah merindukan saudara itu balik 上帝他渴慕你能够转向他， dan mencoba menjalani lagi kehidupan yang sesuai dengan hati Kristus. 再次的努力过讨神喜悦的生命。 Amin. 阿门。 Ya Tuhan, betapa besar kemurahan-Mu dalam hidup kami. 主啊，你在我们生命中的怜悯慈爱何等伟大！ Siapa kami 主，我们究竟是谁？ sehingga Engkau mau memanggil, menyelamatkan, dan memakai kami. 让你愿意拯救我们，使用我们， Tetapi Engkau melakukannya. 但你做到了。 Bahkan ketika kami masih berdosa. 甚至在我们还在做罪人的时候， Dan ketika kami menjalani kehidupan sebagai umat Tuhan. 当我们过身为你的百姓的生活中， Kami pun jatuh bangun di dalamnya. 我们在其中也是起起落落。 Hari ini kami sekali lagi memandang Engkau. 那么今天呢，我们再次的仰望主， Memohon anugerah-Mu menaungi kami. 恳求主你的恩典再次的遮盖我们， Dan biarlah kami boleh melihat kebesaran kasih-Mu. 好让我们能够看到你爱的伟大， Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. 不曾撇下我们的你， Engkau yang tidak pernah melepaskan tangan-Mu dalam kehidupan kami. 因为你也在我们的生命中不断的牵着我们的手，不放 Engkau 手 yang。tidak pernah meninggalkan kami sendirian. 你也不曾撇下我们独自一人行走。 Dan biarlah hidup kami juga dipersembahkan kepadamu. 求主帮助我们能够将我们生命献上给主， Untuk kami tetap setia 让我们能够忠心， memberikan hidup kami untuk hidup dan melayani Tuhan. 将我们的生命献上给主，服侍主。 Berkatilah anak-anak-Mu ini Tuhan. 求主赐福你的儿女， Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名，我们祷告， Amin. 阿门。 Terima kasih Tuhan memberkati saudara. 感谢神，上帝祝福各位。